Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abu Abdullah Husain bin Muhammad Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk kita sambung lagi pengajian kitab kita, iaitu kitab Usulut Tauhid. Moga-moga dengan pengajian ini semakin meningkatlah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin kita kepada Allah. Maka dengan iman dan yakin itulah Allah masukkan kita semua ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Terakhir di muka surat 6 ya. Yang apa nama tu? Dan jika ada ia. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, dan jika ada ia dengan yang lain daripada makna ini ilmu, fahuwa ifradul ma'budi bil ibadati ma'a i'tiqadi wahdatihi zatan wa sifatin wa af'alan. Artinya, maka iaitu menunggal akan Tuhan yang disembah akan dia dengan berbuat ibadat kepadanya serta mengiktikad ia akan keesaannya pada zatnya dan pada segala sifatnya dan pada segala perbuatannya. Baik. Baik. Jadi ini pembicaraan tentang mabadi asyara ataupun permulaan yang 10 bagi ilmu tauhid. Maknanya pengenalan untuk kita nak kenal ilmu tauhid ni apa dia, macam mana, gitu. Jadi yang pertama, Syekh mulakan dengan makna dia dulu.
apa makna ilmu tauhid. Sebelum ni kita dah hurai dah beberapa isi-isi penting tentang makna ilmu tauhid tu. Kemudian dia tambah lagi. Dia kata, dan jika ada ia dengan lain daripada makna ini ilmu. Maknanya sebelum ni dia dah cerita dah, kita dah baca dah sebelum ni makna tauhid, pandangan-pandangan yang lain. Kemudian ini ditambah satu lagi pandangan yang lain juga, untuk mentahqiqkan lagi makna tauhid tu apa dia. Baik. Jadi kata Syekh, makna tauhid itu fahuwa ifradul ma'budi. Fahuwa itu maksudnya maka iaitu. Fa tu maka, huwa tu dia ataupun itu. Jadi makna sini fahuwa maka iaitu ifradu. Ifradu maknanya tunggal, menunggalkan. Maka iaitu menunggal. Al-ma'budi, ifradul ma'budi, maka iaitu menunggal akan Tuhan yang disembah. Yang disembah tu ditunggalkan. Hanya Allah sahaja. Maksud ditunggalkan tu hanya Allah sahaja yang disembah. Itu maksud dia. Bil ibadati, dengan berbuat akan ibadah kepadanya, ma'a i'tiqadi, dan juga serta mengiktikad. Iktikad ni mengikat. Sebab asal kataan aqadah tu maknanya ikat. Iktikad ikatan, ataupun mengikatkan akan dirinya itu, wahdatihi akan keesaannya pada zatnya. Ikatkan dirinya, tempat gantungnya hanya pada Allah, iaitu zatan, pada zat Allah, wa sifatin, pada sifat-sifat Allah, wa af'alan, dan pada segala perbuatan Allah. Okey, baik. Itu bahasa kitab. Kadang-kadang kita sukar nak faham, ataupun macam orang cakap apa, bahasa dia skema sangatlah, bahasa standard. Ni kita bagi bahasa penerangan, bahasa mudah faham, bahasa pasal kita lah. Baik. Jadi makna tauhid ni, kita menunggalkan atau mensatukan atau mengesakan segala apa yang kita buat ni pada Allah semata-mata, iaitu pada zat Allah, diri Allah, pada sifat Allah dan pada perbuatan Allah. Untuk menjelaskan lagi gini, panggilan Tuhan tu ada tiga. Hakikat sama, tiga-tiga panggilan tu merujuk pada Allah, cuma sebutannya sedikit berbeza. Seperti mana yang Allah sebut dalam suratun Nas, Kul a'udzu birabbin nas, Rabbi. Yang pertama Rabbi. Malikin nas, Malik. Ilahin nas, Ilah. Tiga-tiga ni Allah. Sebab tu Allah ulang. Kul, katakanlah, a'udzu, aku minta berlindung. Allah ajar pada Nabi Muhammad, mintalah berlindung kepada Rabbin nas, Tuhan manusia. Malikin nas, Tuhan manusia juga. Ilahin nas, Tuhan manusia juga. Rabbi, Malik, Ilah, tiga-tiga makna Tuhan, makna Allah. Cumanya macam mana yang kita nak faham tiga-tiga ni? Maka masa mengaji di pondok dulu, Tok Guru Siddiq Noor, Tok Guru kita lah, dia buat contoh untuk memahami ketiga-tiga ni. Contohnya macam kita mengembala kambing. Macam kita mengembala kambing. Rabbi tu, makna Rabbi, Tuhan. Rabbi tu Rabbil Alamin. Nah, kita sebut Rabbi tu, Ya Rabbana, nah, wahai Tuhan kami. Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Rabbi tu maknanya Tuhan yang memelihara. Nah, memelihara dan mentadbir. Memelihara, apa maksud memelihara? Jaga kita, jaga makan kita, jaga minum kita, jaga sehat kita, jaga sakit kita, semua jaga rezeki kita. Segala apa yang kita terjaga ni hasil daripada jagaan Allah. Itu yang dipanggil Rabbin nas. Dan Allah lah yang urus segala kehidupan kita. Kita jadi apa, kita kerja apa, yang urus tu Allah. Allah tu panggil Rabbi. Rabbi itulah nama bagi yang mengurus, yang menjaga. Kalau dalam cerita ngembala kambing tadi, Tok Guru buat contoh, Rabbi ni maknanya yang tukang bagi makan ke kambing.
Dia yang jaga kambing. Dia yang jaga sihat kambing. Kalau kambing tu sakit, dia pergi bawa klinik binatang, kan? Dia bagi makan kambing, bagi dedak sebagainya. Yang tu dipanggil Rabbi. Kemudian yang kedua, Malikin Nas, Malik. Apa makna Malik? Malik ni maknanya pemilik. Kalau dalam cerita kambing, Malik di sini artinya toke kambing. Kadang-kadang dalam contoh kambing tadi tu, toke orang lain, jaga makan orang lain. Kadang-kadang boleh jadi mungkin sama. Tapi boleh jadi orang tu dia upah orang lain. Dia kambing tu dia punya, kandang tu dia punya, tapi dia tak pergi jaga, dia upah orang suruh jaga. Jadi mungkin lain-lain, tokenya orang lain, jaga makan orang lain. Tapi dari sudut ketuhanan, yang jaga kita pun Allah, yang milik kita pun Allah. Jadi bila faham Allah yang memiliki kita, yang milik kita ni milik pada Allah, maknanya Allah boleh buat sukati apa pun Allah nak buat ke atas kita. Itu maksudnya. Macam cerita kambing tadi, pagi-pagi bangun-bangun pas mayang subuh, toke kambing pergi kandang kambing. Kan nak pergi belai kambing dia. Tak, dia masuk terajang pintu kandang, dia pergi sepak kepala kambing. Tukang yang bagi makan kata, berapa pergi sepak? Dia pun jawab, sekati aku, kambing aku. Tak boleh petikai. Gitu tak? Allah nak buat apa atas kita, sekati Allah. Jangan kata patut orang baik tak kena. Tak. Sekati Allah. Allah nak bagi bala kat orang baik, Allah nak bagi nikmat kat orang jahat. Itu hak Allah. Bukan mesti macam yang kita fikir dalam akal fikiran kita. Tak. Kita kata patut Covid ni kena ke kafir lah, Islam tak payah kena. Sekati Allah. Allah nak kena kau Islam ke, nak kena kau orang kafir ke, itu hak Allah. Sebab kita ni milik dia. Jadi kita kena clear betul-betul, kena faham betul-betul. Bila faham milik, tak boleh petikai apa ikut sudahlah. Sebab apa? Sebab kita ni dimiliki. Sebab tu milik-milik ni, sebab tu panggil hamba. Sedar diri kita sikit. Pangkat besar mana pun, ada Tan Sri kat depan, ada Datuk, ada Tun, bubuhlah pangkat apa pun, yang apa nama Sri Paduka Baginda ke apa, bubuh pun, hakikat hamba. Nampak? Hakikat hamba di sisi Allah. Tak kira siapa-siapa, baik cik, baik besar, baik jawatan tinggi, baik jawatan rendah. Sebab apa? Sebab hamba je kita ni. Sebab apa jadi hamba? Sebab yang milik kita Allah. Macam zaman jahiliah dululah, kan? Orang jahiliah dulu dia ada hamba. Bila jadi hamba, toke dia, bos dia, pemilik dia tu boleh buat sukati apa atas hamba dia tu. Dipanggil budak. Boleh buat apa pun. Nak suruh ke, nak ni gini ke apa ke, gitu juga. Itu hamba sama manusia. Ni bukan sama manusia, ni hamba pada Tuhan yang mencipta kita. Jadi sekatilah Allah nak buat apa pun atas kita, itu hak dia. Sebab dia Tuhan. Yang tu kena faham dulu. Kemudian yang ketiganya ilah. Alif lam ha, kan? Ilah. Kita baca dalam lafaz tahlil, la ilaha illallah. Apa tu makna ilah? Ilah tu maknanya yang disembah, Tuhan yang disembah. Baik. Jadi dalam cerita kambing tadi, contoh yang kita boleh buat untuk memahami perbezaan antara Rabbi, Malik dengan ilah. Ilah ni pula, kambing itu disembelih untuk siapa? Contoh, Abu ni dia yang bagi makan kambing. Ali pula dia toke pada kambing. Tiba-tiba Sultan Perak nak ziarah kampung dia, nak pergi tengok perusahaan kambing dia tu. Jadi mestilah dia nak hadiahkan sesuatu pada sultan. Maka dia akan cari kambing yang paling elok, yang paling cantik, yang paling badannya daging banyak, maka disembelihkan untuk nak disembahkan kepada sultan. Itu menama sembah. Nampak? Jadi kita buat segala amal ni cantik-cantik, elok-elok, ikhlas-ikhlas, sungguh-sungguh, bagi baik elok, nak disembahkan kepada Allah. Apa maksud sembah? Nak tunjuk pada Allah, nak pamer pada Allah. Bukan nak tunjuk kat orang. Tapi hari ni jadi nak tunjuk kat orang. Betul tak? Derma
Kebetulan tabung lalu. Derma, cerita bab derma. Dia nak bagi cek, tak apa, baguslah nak bagi cek bantuan ke surau, ke masjid, ke pondok, ke sekolah agama ke, bagilah, baguslah. Cek banyak kat 10,000 nilai cek tu. Tapi sebab cek tu kecil, nama pun cek, kecek, cik je cek, jadi tak nampak. Kena dia buat replika pakai cardboard, bagi besar sikit, seorang pegang sini, seorang pegang sana, cek, ambil gambar. Dah ambil gambar tu nak tunjuk pada siapa tu? Nak tunjuk pada Allah. Kalau nak tunjuk pada Allah, kecil macam mana, tak ada cek pun Allah nampak. Betul tak? Dah? Tak buat hati nak tunjuk pada manusia. Kecil manusia tak nampak, biar buat besar sikit baru manusia nampak. Bau bulat mata orang tengok, hui, 10,000 dia derma, supaya orang panggil dia dermawan. Ni. Jadi apa yang dia buat tu bukan ilah, bukan dia nak tunjuk pada Allah, dia nak tunjuk pada manusia. Takut-takut la ilaha illallah dia tu bukan kepada Allah tapi pada makhluk. La ilaha illal makhluk. Habis rosak. Tak ada Tuhan melainkan makhluk, habis. Jadi kafir. Hati-hati, jaga-jaga. Nampak? Saya tak katalah buat macam tu terus jadi kafir, tapi boleh rosak akidah. Ini yang disebut sebagai dosa-dosa yang tersembunyi, syirik-syirik yang tersembunyi. Hati-hati. Ini yang ditekan oleh ulama-ulama sufi, ahli tasawuf. Kan? Sebab tu iblis bila dihalau daripada syurga pada peringkat awalnya, kan, dihalau, dilaknat oleh Allah. Kemudian dia minta satu permintaan. Ya Allah, aku ada satu permintaan. Allah kata, nak apa? Kata iblis, aku nak sesatkan anak cucu Adam supaya ikut aku. Jadi macam aku, kena laknat macam aku juga, duduk dalam neraka selama-lamanya. Kecuali, kata iblis, mereka yang ikhlas. Mana kalau orang ikhlas, dia tak akan kena tipu daya setan. Orang ikhlas, insya-Allah tak akan masuk dalam neraka. Jadi naknya, mahalnya ikhlas. Lepas tu kata Imam Al-Ghazali, semua orang mati melainkan orang yang berilmu. Dia kata semua orang yang berilmu tidur melainkan orang yang beramal. Semua orang yang beramal tak ada apa-apa melainkan orang yang ikhlas. Makna nak capai tahap bukan senang. Mula-mula mati semua. Kalau yang hidup ni orang ada ilmu. Sebab bila ada orang ada ilmu, barulah dia yakin amal yang dia buat betul. Ini ilmu tak ada, main ikut orang, main ikut je, kan? Dia tanya kenapa buat gini, tak tahu dah. Dulu-dulu pun buat begini. Dia main kira dulu-dulu. Mengaji tak nak. Akhirnya ilmu tak ada. Dia mati. Bukan jasadnya mati, hatinya mati. Sebab tak ada ilmu. Dah ada ilmu, ingat elok dah, bagus dah. Dah tidur pula. Siapa yang ada ilmu tidur melainkan orang yang beramal. Beramal barulah dia menghidupkan ilmu dia. Barulah dia menjagakan ilmu dia. Kalau dia ada ilmu saja tapi tak ada amal, ibarat tidur. Bernyawa, bernafas tapi tak bergerak. Tidur macam orang tidur, kan? Dah beramal, ingat elok dah, rupanya miskin apa kerana apa? Kerana tidak ikhlas. Beramal dah, tapi beramal kerana makhluk, maka hasilnya tak ada apa-apa yang dibawa balik. Haba'an mansura, jadi debu yang berterbangan. Banyak mana pun derma, kat 10,000 derma, jadi debu berterbangan. Ada orang derma RM1 je tapi ikhlas, Allah kira di sisi Allah. RM1 je tak apa, janji ikhlas. Lepas tu dia kata, sebab tu saya derma RM1 je Ustaz. Nampak? Tu kedekut pahit nama dia. Nampak? Takkan dari dulu RM1, mula-mula tak apalah, tengah susah. Lama-lama dah makin rezeki makin tambah, takkan tak boleh naik sikit ke RM5 ke, jadilah. Kan? Dia gitu. Jadi nak ceritanya, tiga-tiga ni Tuhan. Apa tadi? Rabbi, Malik, Ilah. Kalau cerita kambing mungkin orangnya lain-lain, tapi cerita dari sudut ketuhanan, tiga-tiga Allah. Yang jaga kita Allah,
yang milik kita pun Allah, yang kita sembahkan pun Allah. Baik. Batulah dia kata dalam ni, fahuwa ifrad, kamu tunggalkan ma'bud yang kamu sembah tu. Maknanya apa yang kamu buat ni biar hanya untuk satu saja, iaitu untuk Allah saja, jangan untuk lain. Buatlah, insya-Allah kamu akan berjaya. Kan? Kita tengok kancah politik kita di mutaakhirin ini. Yang ni makan dia, yang ni tikam dia. Yang paling kelakar lah dalam banyak-banyak kan, yang paling kelakar, dia buat parti lah kali dia kena buang daripada parti dia. Itu paling kelakar sekali. Dia buat parti tu lah kali dia kena buang. Lepas tu buat pula parti baru. Kan? Nak ceritanya tikam menikam. Sebab apa? Sebab bukan buat kerana Allah masing-masing. Semua kerana nak selamatkan jawatan, kroni dia. Nak selamatkan, takut dia punya temerang dia pecah. Kan? Dia punya rasuah kes dah lama-lama dulu akan diungkit balik. Ni semua nak selamatkan diri, bukan nak selamatkan Islam, bukan nak tegakkan Allah. Cuba kalau semua buat ni kerana Allah, elok semua. Kan? Tapi dah nak akhir zaman, macam itulah. Nak akhir zaman. Sebab tu kita kena berhati-hati. Tak payah kata orang maksiat, ahli surau, ahli masjid kadang-kadang buat bukan lagi kerana Allah, kerana allowance. Betul tak? Bukan sinilah, tempat lain. Sini okey, alhamdulillah. Kalau tak nanti tak balik aku. Sini okey, sini okey. Ada tempat lain. Kalau bukan dia bertugas tak datang ni imam. Kena jadual waktu tu, imam satu bertugas, imam dua tidur kat rumah, imam tiga tak tahu pergi warung kopi. Betul benda ni, cerita betul. Kan? Bila saya cakap ni, ada orang komen, dia hari tu ada kat tempat lain saya cakap benda macam ni enggak. Lepas tu ada orang komen bawah tu, betul Ustaz, banyak masjid jadi macam tu. Jadi dia jadi imam tu atas jalan tugas dengan allowance. Mujur ada tugas jadi imam sebab tu datang. Kalau langsung tak ada tugas jadi imam, tak datang tu siapa? Nampak? Habis jadi rosak dah. Kamu jadi imam ni kerana apa ni? Kerana allowance, kerana pangkat, kerana jawatan. Tu geng masjid. Kalau geng tak masjid tak tahu. Nak ceritanya fitnah semakin dahsyat, sampai masuk di dalam rumah Allah pun ada fitnah. Hati-hati, jaga-jaga, jangan sampai macam tu. Kita buat kerana Allah, kita ada jawatan pun kita datang surau masjid, tak ada jawatan pun kita datang surau masjid. Sebab ini rumah Allah. Allah yang jemput kita datang, kita datanglah. Kita sebagai hamba Allah. Allah panggil, kita sahut. Barulah kita kata kita ni taat pada Allah. Ni Allah panggil buat tak reti. Tu. Al-ma'bud, ifrad al-ma'bud, maknanya tunggalkan yang kamu sembah. Bil ibadah, dalam ibadat-ibadat kamu. Apa makna ibadat? Makna ibadah ialah kelakuan hamba. Abid, orang yang beribadat. Abdun, hamba. Ibadah, kelakuan-kelakuan hamba. Apa dia kelakuan-kelakuan hamba? Buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Itulah kelakuan sebagai hamba. Apa yang Allah suruh buat, apa yang Allah larang tinggal. Tu baru betul kelakuan hamba. Ni apa yang Allah suruh dia tinggalkan, apa yang Allah larang dia buat. Tu bukan kelakuan hamba. Tu namanya kelakuan kurang ajar. Kelakuan biadab dengan Tuhan. Kerah kepala, degil dengan Tuhan. Tu. Bila degil, Allah masukkan dalam neraka di padang mahsyar esok, di hari kiamat. Lepas tu tak payah tanyalah kenapa kena masuk neraka. Dah mu degil. Tengok macam kat sekolah kat, anak murid degil, cikgu rotan lah. Kalau tak degil nak rotan buat apa? Budak tu dapat 98 markah, cikgu kata bangun, bagi tangan, pong, kena rotan. Bodoh cikgu. 98 markah bagi rotan buat apa? Budak elok, takkan nak rotan. Yang nak kena rotan yang bermasalah. Gitu kan kita akan dihadapkan di hadapan Allah. Masing-masing akan dinilai atas apa yang kita buat di dunia dahulu. Jadi tinggal lagi kerja buat kita atas muka bumi ni, tinggal taat sudah. Taat saja. Buatlah sebaik mana yang kamu mungkin mampu. Kalau tak boleh nak buat baik banyak-banyak pun, sekat daripada buat dosa. Nak semayang sunat malah. Lembik sangat lutut tak boleh nak semayang sunat. Tak apalah.
Tapi jangan sampai tak semayang fardu. Jaga jangan sampai buat dosa. Tak boleh menambah pahala, jangan menambah dosa. Kalau tak boleh derma, jangan sampai curi duit tabung. Ni derma dah lah kedekut, bawa lari pula tabung. Nampak? Tak boleh derma tak apalah, tapi jangan sampai curi. Tu kata. Jadi buat sembah hanya satu kepada ibadat yang kita buat. Jadi kelakuan hamba ni terpecah pada dua. Ibadat-ibadat ni pecah pada dua. Ada yang disebut di sana ibadah umumiyah. Ada yang disebut di sana ibadah khususiyah. Kita pergi khusus dulu. Ibadah khususiyah ialah ibadah yang memang kalau buat tu, itu orang kata Islam. Maknanya ibadat yang membezakan antara Islam dengan kafir. Contohnya kita semayang, ni ibadah khususiyah. Baca Quran, ibadah khususiyah. Kan? Apa lagi kita buat, pergi haji umrah, ibadah khususiyah. Orang kafir tak buat. Kan? Puasa, ibadah khususiyah. Itu semualah zakat ke apa semua tu yang memang nampak perbuatan tu khusus untuk orang Islam. Tu panggil ibadah khususiyah. Dan di sana juga ada yang dipanggil ibadah umumiyah. Ibadah umumiyah ni kehidupan manusia biasa. Makan, minum, buang air, menikah, pergi kerja, meniaga, itu semua orang kafir pun buat juga. Kita pun buat, orang kafir pun buat. Tapi apa beza? Bezanya kita buat atas nama ibadah, mereka buat bukan atas nama ibadah. Mereka buat atas nak kaut untung, nak sedap, nak senang. Kita bukan sebab tu, itu nombor dua. Kita nak agak senang, kita nak agak untung. Tapi nombor dua, nombor satu ibadah dulu. Apa ibadah? Buat tu kerana Allah. Tu baru betul. Meniaga kerana Allah, makan kerana Allah, semua kerana Allah. Bila buat semua kerana Allah, bayangkanlah daripada bangun tidur sampai tidur balik penuh dengan pahala saja. Semua jadi pahala. Bila semua jadi pahala, insya-Allah beratlah neraca timbangan. Kan? Fa amma man thaqulat mawazinuh. Siapa yang berat timbangan amal baiknya, fahuwa fi insyatir radiyah, maka dia akan berada di dalam tempat yang senang lenang. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan siapa yang ringan timbangan amal baik dia, neraca amal baik dia ringan. Bila neraca baik ringan, yang berat apa? Yang berat dosa. Sebab dia ditimbang. Nampak? Jadi bila amal baik ringan, maknanya yang berat dosa. Bila yang berat dosa, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya ialah hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, kamu tahu tak apa tu hawiyah? Narun hamiyah. Hawiyah itu ialah neraka, api yang panas membakar. Maknanya kalau ringan amal baikmu, habis masuk dalam neraka. Jadi macam mana nak buat? Berlumba-lumbalah dalam mengerjakan amal. Banyak-banyakkan kebaikan. Buatlah apa-apa pun, perkara-perkara baik. Tak boleh sikit, tak boleh banyak, buat sikit. Tak boleh nak semayang sunat pun, buatlah apa yang patut. Kan? Jaga surau ke, nampak ada benda kotor dekat kapet surau, angkat buang. Dalam kitab La Tahkiran ada satu hadis Nabi, siapa yang membersihkan rumah Allah walaupun najisnya kecil saja, contoh macam tahi cicak, kita angkat tahi cicak pergi buang, Allah bina mahligai di dalam syurga. Tahi cicak je, buang tahi cicak, mahligai terus. Ada yang tanya, takkan buang tahi cicak terus dapat mahligai? Memang sebab kerajaan Allah kerajaan yang kaya. Betul tak? Bila kerajaan kaya, gajinya lumayan, buat kerja sikit, hasilnya besar. Sebab apa? Sebab company besar. Kita buat contoh bandingan, kapal terbang yang sama, jenis kapal terbang enggak, Boeing apa semua tu. Tetapi nama syarikat lain-lain, takkan sama gaji. Gaji pilot Air Asia dengan Mas, kalau banding dengan pilot orang putih punya, Amerika punya, takkan sama. Engineer yang kerja di Malaysia dengan engineer yang kerja di Jepun, di Amerika, nama engineer enggak, tapi gaji sama tak? Tak. Sebab apa? Sebab sana mewah lagi, sana besar lagi, gitu tak? Nak bandingkan kerajaan Allah dengan kerajaan dunia, tak terbanding. Kerajaan dunia mu buat kerja sikit pun dapat sikit, buat kerja banyak pun dapat sikit.
Tapi main dengan kerajaan Allah, mau buat sikit je dapat banyak, apa tak lagi kalau buat banyak. Nah, jadi perbanyakkanlah amal, berlumba-lumba. Nah, tengok biar ada sifat cemburu. Tengok kawan kita nak boleh buat amal ni, boleh buat amal tu, kita pun kata kalau dia boleh takkan aku tak boleh. Nah, lumba lawan itu. Ni dak lumba bahagian lain. Bahagian kereta. Tengok kawan baru beli X50, oh tak jadi. Cari gak kan. Tengok jiran sebelah renovate dapur, oh tak boleh jadi, ni main renovate dapur pula ni. Tak payah lantak bab dunia tu. Kalau atas keperluan kita tak apa, silakan, bukan langsung tak boleh beli, bukan langsung tak boleh renovate rumah. Keperluan cucu ramai bila balik raya tak muat nak tidur bilik pun tak ada, kita besarkan sikit rumah supaya selesa anak-anak cucu semua balik, tak ada masalah. Ini tak ada keperluan apa. Saja nak besar sebab nak tunjuk kat orang, tu baru masalah nama dia. Lepas tu kalut lah nak cuci sana cuci sini, nak mop sana mop sini, dan bila sibuk rumah terlampau besar, nak mop lantai bagai, dan bila nak buat ibadat, bila nak sembahyang sunat. Sebab tu rumah orang dulu-dulu kecil-kecil je, supaya hal dunianya tak ada disibukkan sangat. Supaya mudah untuk dia buat barang-barang akhirat. Ni kita barang dunia ni terlampau banyak. Jadi kalut ke dunia tu, televisyen saja Astro tu benda bubuh. Oh, macam-macam channel. Cerita manusia ada, cerita binatang ada, macam-macam cerita ada. Semua bangsa ada. Bangsa Melayu ada, Cina ada, India, Jepun ada. Macam-macam. Bukan dia faham pun bahasa, bubuh juga dalam tu. Tak habis-habis. Pas satu cerita, pas satu cerita, satu cerita. Dan bila nak baca cerita tentang Ashabul Kahfi dalam Quran, bila nak baca cerita tentang syurga neraka dalam Quran, dah kalut dengan cerita dalam TV. Jadi habislah hidup kita ni kena tipu daya dengan hal-hal dunia. Jadi jangan macam tu. Jadi ni bil ibadati ma'a i'tiqad. Kemudian kamu sembahlah semata-mata Allah dan kamu berpegang i'tiqad, pegang sungguh-sungguh. Lepas tu kita nak fahamkan tadi yang tiga nama tadi tu, apa nama? Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Rabbin Nas maknanya Tuhan yang menjaga kamu, Malikin Nas Tuhan yang memiliki kamu, Ilah Tuhan yang kamu sembah. Kan? Tiga-tiga ni Allah lah. Yang jaga kita pun Allah, yang milik kita pun Allah, yang kita sembah pun Allah. Timbul satu persoalan, kenapa soalan kubur Nabi bocorkan dah? Kan? Nabi bocorkan dah. Nabi kata nanti dalam kubur malaikat akan tanya, antaranya soalan dia, Mar Rabbuka. Man tu makna siapa, Rabbu tu Tuhan, Ka tu engkau, domain, kata ganti nama bagi anta, Ka. Jadi man Rabbuka, bila masuk nun ke ra dia jadi idgham bila gunah. Jadi itu yang jadi bunyinya Mar Rabbuka. Sebenarnya ejaan dia Man Rabbuka. Jadi Mar Rabbuka, siapa Tuhan kau? Kenapa ulama kupah, kenapa dipakai perkataan Rabbu, sedangkan ada lagi dua, Ilah dengan Malik? Kenapa tak Man Ilahuka ataupun Man Malikuka? Contoh, siapa yang milik kamu atau siapa yang kamu sembah. Tapi Man Rabbuka, siapa Tuhan. Rabbu tadi apa kita cerita? Rabbu tu maknanya Tuhan yang jaga kamu. Jadi yang ditanya nanti dalam kubur, Man Rabbuka, siapa yang jaga kamu? Sebab apa ditanya soalan siapa jaga kamu? Sebab ramai orang gagal dengan bab ni. Dalam bab sembah kita sujud dalam surau, dalam masjid kita sujud pada Allah, kita sembah Allah. Tapi bila keluar daripada masjid surau, yang kita nampak jaga kita makhluk. Yang bagi kita sehat doktor, yang bagi sehat ubat. Yang bagi rezeki bos. Dia tak nampak Allah yang jaga dia. Lepas tu tanya Mar Rabbuka. Kalau dia tak nampak Allah yang jaga dia, dia tak akan boleh jawab Allahu Rabbi dalam kubur. Jaga-jaga. Kalau dia nampak selama ni dia boleh hidup senang, dapat duit gaji pada majikan dia, daripada syarikat dia, daripada bos dia, bila tanya malaikat Mar Rabbuka, dia pergi jawab nama bos dia. Kalau dia nampak hasil dia sekarang ni dapat daripada kerajaan, bila tanya Mar Rabbuka, kerajaan Malaysia, dia jawab. Habis. Sebab apa? Sebab dia nampak tu jaga dia. Jadi kita ubah
Ikhtiar, orang bagi ambil, kerajaan bagi ambil, manusia bagi ambil, tak ada masalah. Kita sakit jumpa doktor, tak salah. Tetapi biar nampak segala-galanya berpunca daripada Allah. Yang bagi sihat bukan doktor, yang bagi sihat bukan ubat, Allah bagi sihat. Sebab itulah ujian Allah turunkan wabak penyakit pada kita ni sebenarnya bukan ujian penyakit, tapi ujian akidah. Nak tengok kepada siapa yang kamu pandang. Akhirnya kita tengok kebanyakan manusia hari ni, nampak, sibuk kalep untuk mencari vaksin. Kenapa tak buat solat hajat beramai-ramai? Kenapa tak buat kunut nazilah? Kenapa tak doa, minta mohon pada Allah? Sebab yang turunkan wabak Allah, yang boleh angkat hanya Allah. Lepas tu kita khatib la ilaha illallah sampai 100 kali tahlil la ilaha illallah. Sebab apa? Sebab nak menyatakan tak ada Tuhan melainkan Allah, tak ada yang menyembuh melainkan Allah, tak ada yang boleh angkat wabak melainkan Allah. Semua tak ada melainkan Allah sahaja. Betul. Ni dak ada sampai yang ada kata, dia kata, kalau vaksin tak jumpa lagi ni, mampulah kita. Yang mampukan kamu vaksin. Tak ada vaksin kamu mampu, bukan Allah. Jaga-jaga cakap. Jangan tiru kafir. Kafir lah tak ada. Kafir dah, dia tak ada akidah kafir. Dia tak ada Islam, dia tak ada Quran, dia tak ada hadis. Dia bercakap macam tu tak pelik lah. Kita tak boleh. Kita orang Islam, kita orang beriman. Kita kena nampak Allah. Ingat, pegang kemah-kemah. Macam mana hebat vaksin. Kalau dunia boleh buat pun, boleh reka pun, tapi kalau Allah kata tak boleh sembuh, takkan sembuh. Macam mana hebat saintis buat vaksin pun. Pegang situ. Nampak? Yang menyembuhkan Allah. Kalau doktor boleh bagi sembuh, tak adalah doktor kata ni kalau buat operation ni 50-50. Kalau dia yakin dia boleh pergi sembuh, dia tak jawab 50-50. Mesti dia kata, okey, masuk operation, keluar ni, elok sembuh, confirm. Tak ada. Dia pun tak yakin, sebab dia pun tahu dia tak boleh bagi sembuh. Yang boleh bagi sembuh Allah. Sebab tu saya cakap, ujian wabak ni bukan ujian penyakit sebenarnya, tapi ujian akidah kita. Allah nak tengok kepada siapa kita mencari. Kita cari Allah atau cari makhluk. Jadi kita ubah mentaliti masyarakat kita. Dunia lantak dia lah dunia. Amerika lantak Amerika lah. Sebab mereka ni negara-negara kafir. Kita umat Islam di Malaysia, kita guna kaedah Islam. Sambil-sambil kita berikhtiar dengan cara dunia. Tak ada salah. Kita buat solat, semayang jarak, pakai mask dan sebagainya. Itu ikhtiar dunia. Dan dari segi kebatinan pula, mohonlah pada Allah, mohon hajat sungguh-sungguh, ya Allah, Engkau saja yang boleh selamatkan kami, Engkau saja yang boleh tolong kami, ya Allah. Pegang situ kemah-kemah. Barulah betul kita punya keesaan tu, barulah bertepatan seperti mana yang Syekh ni sebut, menunggalkan hanya yang disembah pada Allah bersama dengan pegangan iktikad, ikatan kita wahdatihi, mana kita ikatkan hanya pada dia. Apa makna ikat? Ikat tu maksudnya pergantungan. Yang tempat kita bergantung semata-mata Allah saja kita bergantung. Masa kita senang pun Allah, masa kita susah pun Allah. Pegang situ bila-bila pun. Kita ni kadang-kadang gitulah, masa susah ya cari Allah, masa senang lupa. Betul tak? Allah bagi air, tepi longkang tu naik sampai banjir rumah. Tidur mana? Surau lah, masjid lah. Sebab susah. Bila susah pun cari surau masjid, nak tumpang tidur. Ataupun habislah muflis, rumah kena rampah, kereta kena rampah, pergi cari sana, cari masjid lah. Nak tumpang tidur dekat kaki 5 masjid pun jadi. Masjid akhirnya tempat dia cari. Bila dia susah. Bila senang datang tak? Tak datang lah. Sebab apa jadi itu? Sebab ni lah, dia bila susah baru dia cari agama, baru dia cari Islam. Masa senang dia tak cari agama. Bila anak tu dah tak reti bab dunia, SPM 14 kali ambil semua gagal, baru hantar pondok, baru hantar tafiz. Dia gitu lah. Jadi agama ni macam tong sampah, Islam tu jadi macam tong sampah. Benda tak pakai bubuh dalam tu. Lepas tu ada hati nak masuk syurga, cik. Pintu syurga mana nak buka kalau gitu?
Nah, pengorbanan kena besar, kena tinggi. Tengok sahabat, walau dah janji syurga, tetap turun di medan jihad. Padahal dah Nabi janji dah. Nabi kata kamu 10 orang ni, nah, aku dapat khabar daripada Allah bahawa dah ada syurga untuk kamu 10 orang. Nah, dah tetap kuat ibadat, makin menangis, makin turun di medan jihad. Cuba kalau kita di surau ni, kan? Ada ulama besar macam ni dah, keturunan Nabi apa, dia kata kita yang dalam surau ni, nak saya dapat mimpi semalam, siapa yang datang surau malam ni semua dapat syurga dah. Tengok kuliah bulan depan datang tak ada. Tak ada siapa. Nah, kata mana pergi ramai-ramai ni? Depa kata dapat syurga dah, apa datang ni? Nampak? Tak kata. Sebab apa? Sebab apa? Para sahabat walaupun sudah dijanji syurga, tapi dia lagi kuat beribadat. Sebab sahabat berjuang, beribadat, berjihad bukan lagi kerana syurga, tapi kerana Allah. Sebab Nabi cuma bagi tahu dapat syurga. Tapi kalau dapat syurga sudah tentu dapat Allah? Belum tentu. Sebab syurga lain, Allah lain. Allah Tuhan, syurga bukan Tuhan, syurga makhluk. Ini yang dikatakan keimanan yang tahap tinggi. Jadi sebab tu ulama kata kita beribadat kerana nak syurga, tak jadi kafir, tak jadi sesat, cuma imannya lemah. Iman kanak-kanak, iman budak pasti, iman tahap rendah. Tapi kalau kita nak iman yang tahap tinggi, bukan lagi kerana apa dah, syurga pun bukan, neraka pun bukan, kerana Allah. Kenapa kamu buat ibadat banyak ni? Nak kerana Allah, bukan lagi kerana syurga. Kenapa kamu takut sangat buat maksiat? Bukan lagi kerana takut neraka, tapi takut Allah. Tapi kalau dia buat kerana syurga dan takut neraka, boleh tak? Boleh, cuma lemah imannya. Taklah jadi kafir, kan? Jadi kita mestilah nak iman yang terbaik, iman yang tinggi. Kerana lagi tinggi iman, lagi mudah masuk syurga, kan? Jadi kita kena usahakan, tingkatkan, insya-Allah. Wahdatihi zatan wa sifatan wa af'alan, yakni mengesakan dalam segala ibadah kita dan tempat kita bergantung itu semata-mata kepada zat Allah, sifat Allah dan perbuatan Allah. Maknanya ketiga-tiganya itulah maksudnya Allah semata-mata. Jangan sembah kepada zat Allah tapi mengharap sifat pada sifat makhluk. Ada? Dia sembah Allah. Nah, kamu sembah siapa ni? Allah lah. Tapi bila mengharapkan belas kasihan, bukan daripada Allah dia harapkan, daripada JKK, daripada YB. Harap belas kasihan daripada Allah. Kemudian kita ikhtiar minta tolong orang, tak salah. Tapi hati tu biar pandang Allah. Hati tu biar nampak bantuan yang didapat bukan daripada ketua kampung, tapi daripada Allah. Ketua kampung tu tempat lalu saja. Ucap terima kasih tak salah, kan? Jadi kita jadi tak taksub lah, ataupun taklah terikat. Orang kalau dia taksub dan terikat, YB tu ataupun ketua tu ke, bagilah kat dia bantuan masa dia susah. Tiba-tiba ketua tu kata, aku dah tolong hang kena pangkah aku. Kita tengok perangai dia tak senonoh, dia ada buat benda tak elok, tapi sebab mikir dia pernah tolong kita pun pangkah dia juga. Itu tanda dia tak nampak pertolongan tu daripada Allah, tapi dia nampak pertolongan tu daripada makhluk. Situ salah. Kita ambil bantuan, sila ambil. Dia bagi, kita ambil. Tapi bila saat dia salah, kita tak bersama dengan dia. Walaupun dia ungkit, dia kata, dulu susah aku tolong. Jawab balik, yang tolong aku Allah, bukan hang. Hang tempat lalu saja. Pegang situ pegang rumah. Itulah orang yang ada tauhid, orang yang ada akidah. Sebab tu orang yang ada akidah, ada tauhid, tak mudah ditipu. Kan? Sebab dia ada prinsip. Sebab apa? Prinsip dia keesaan kepada Allah. Ni goyang, kan? Kendur jak sana jak sini. Tu. Jadi semuanya balik kepada Allah lah. Jadi kita berhenti setakat ni, dan kita akan sambung dan kata kil di situ. 3 baris je baca. Bila nak khatam ni?
Tak apa tak khatam, janji faham. Kan khatam tak faham juga. Yang lame juga. Dah. Jadi biar faham. Jadi kita mesti dan kata kil, dan insya-Allah ada produk perniagaan di luar sana, bolehlah tuan-tuan tengok-tengok, jangan tengok aje, tengok tak jadi. Membeli. Membeli sambil menderma untuk bantu sekolah pondok dan juga tahfiz kami di Batu Hampar Berwas. Moga-moga dengan hasil bantuan tuan-tuan ni, kami gunakan duit tu untuk meneruskan perjuangan sekolah kami. Maka dengan perjuangan itulah insya-Allah terhasil daripadanya pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang, khususnya di negeri kita Perak dan umumnya di seluruh negara dan seluruh dunia, insya-Allah. Moga-moga kita ada sahamnya bersama nanti di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'mal salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa dikhinal jannata ma'al anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.